إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدنا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ بن محمد عنسي بن أحمد السيد الشيخ ورسولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Kita sambung kitab Durus Tsamin, buku surat 11. Soal itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, soal. Jika kata orang bermula taklid pada ilmu usul itu cela, yakni sifat terkeji, maka yang dipuji itu yakni sifat mahmudah itu orang yang tiada taklid akan seorang. Maknanya apa? Maknanya kalaulah orang tanya kat kita, apa tanya dia? Dia tanya taklid pada ilmu tauhid itu adalah cela. Mak celanya apa dia? Iaitu melanggar hukum Allah. Cela maknanya melanggar hukum Tuhan, maknanya sifat terkeji, mazmumah. Dan yang dipuji itu, ini sifat mahmudah pula, yang baik itu ialah
Orang yang tidak taklid akan seseorang. Ini orang yang tak mengikut kepada sesiapa pun. Baik, titik. Dan adalah yang demikian itu kesukaran pada ghalibnya, yakni pada kebiasaannya sukar, susah. Nak mentauhidkan Allah ni kalau tak ikut orang memang susah. Tak ikut macam mana kita ilmu pun tak nak. Kerana bahawasanya tiada jalan mengetahui dalil melainkan dengan mengambil daripada mulut guru-guru pada kebanyakan manusia. Baik. Dia kata cuba hang jawab soalan ni. Hang kata kita nak mentauhidkan Allah ni tak boleh taklid. Maksud kata tak boleh taklid ni apa? Tak boleh ikut orang. Jadi kalau tak boleh ikut orang buat mana? Dia kena yakin dengan jazam, bukan dengan ikut orang. Kalau fiqh kita ikut orang. Fiqh kita taklid kepada Imam Syafi'i ataupun imam-imam dalam mazhab Syafi'i yang kita nama Syafi'iyah. Ikut Imam Imam Syekh Ramli, ikut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau tauhid ni tak boleh ikut. Dia kena yakin, i'tiqad yang jazam, pegangan yang sebenar, bukan ikut orang. Baik. Habis tu pasal apa pula? Hang kata kena pergi belajar dengan guru. Habis tu dah belajar dengan guru tak ikut. Ikut juga tu. Betul ya? Hang kata tauhid tak boleh taklid. Iman taklid khilaf ulama. Setengah ulama kata mukmin, setengah ulama kata kafir. Mukmin pun mukmin yang asli. Tak boleh taklid. Fiqh kena taklid. Kenapa kau kata kentut batal wudu? Kerana aku bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Orang India dia kata tak batal. Kami belajar mazhab kami tak batal. Mazhab Hanafi tak batal. Boleh taklid. Tapi kalau tauhid tak boleh kita kata. Pasal apa hang kata Allah Ta'ala tu ada? Aku dengar kata mak aku kata ada. Aku dengar kata ustaz aku kata ada. Tok guru kat kampung aku mengajar Allah Ta'ala tu ada. Aku kata ada. Tak boleh lagu tu. Itu hang taklid. Jadi tauhid ni dia tak boleh kata pasal apa hang kata Tuhan tu bersifat kudrat. Tak boleh kita kata tok guru kata Allah Ta'ala bersifat kudrat. Dia tak boleh bersandar pada tok guru. Dia tak boleh bersandar kepada Imam Sanusi. Dia tak boleh bersandar kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia tak boleh bersandar kepada Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Dia tak boleh bersandar kepada imam-imam ilmu tauhid. Dia kena yakin. Hang sendiri yang berpegang teguh dengan dia. Bukan kerana Imam Sanusi, bukan kerana mengikut Imam Fakhruddin Ar-Razi, bukan. Tak macam fiqh. Pasal apa hang takbir Allahu Akbar tak ada atas. Tak takbir bawah. Apa ikut Imam Malik? Pasal apa tak ada bawah? Apa ikut Imam Syafi'i? Itu boleh. Fiqh boleh, tauhid tak boleh. Baik. Bila hang kata tauhid tak boleh taklid, tak boleh ikut, kena yakin, pasal apa suruh pergi mengaji?
Bila kita mengaji, tentulah kita ikut orang. Ikut siapa? Ikut tok guru. Bahkan dalam ilmu tauhid dia kata haram belajar tauhid dari guru yang tiada tahqiq, ataupun sekurang-kurangnya guru yang ada ambil-ambilan dengan guru yang tahqiq, ataupun dengan guru yang ada ambil-ambilan dari gurunya yang ambil-ambilan yang asalnya guru yang tahqiq. Ambil juga dengan guru. Jadi bermakna taklid jugalah. Baik, apa nak jawab? Baik, faham soalan tu kan? Faham Syamil? Faham dah soalan dia? Baik. Jadi fiqh boleh taklid, tauhid tak boleh taklid. Soalan dia pasal apa kalau tauhid tak boleh taklid, kena pergi belajar dengan cikgu? Bukankah itu pun taklid juga namanya? Baik, dia nak jawab. Jawab bahawasanya bahwasanya tiada lazim daripada mengambil kita ilmu daripada mulut masyayikh dan ulama dusun kita, taklid bagi mereka itu, maka bahwasanya ada kita ambil daripada mulut guru-guru jalan pada belajar, dan kemudian daripada sudah kita ketahui, yakni sudah kita pergi belajar dengan tok-tok guru tu, maka jadilah mujtahid padanya, yakni jadilah orang yang boleh berijtihad, yakni berpendapat sendiri padanya, yakni pada ilmu tauhid tersebut. Dan yang demikian itu tiada dicela. Maknanya apa? Maknanya taklid pada ilmu, tidak taklid pada i'tiqad. Itu wajib. Bila dah ada ilmu, maka wajiblah ilmu itu dibuat i'tiqad yang jazam, hingga timbul yakin yang sebenar-benar yakin. Dari ilmu yakin kepada ainul yakin, ainul yakin kepada hakul yakin, hakul yakin kepada kamalul yakin, kamalul yakin, yakinul yakin, yakinul yakin kepada kamalul yakin. Maka sekurang-kurang yakin itu ilmu yakin. Maknanya apa? Kita pergi belajar dengan tok guru tu atas jalan untuk mengambil tahu bagaimanakah hukum sifat ketuhanan itu. Bila kita sudah tahu hukum sifat ketuhanan itu, maka pengetahuan yang kita dapat itu kita buat i'tiqad yang jazam, hingga timbullah yakin yang sebenar-benar yakin, yang kita sendiri yakin. Bukan lagi berpegang teguh dengan orang, tapi berpegang teguh dengan Allah. Jadi bila kita belajar ilmu tauhid, mulanya berpegang dengan guru pada pihak pembelajarannya. Bila dah kita faham, kita berpegang teguh dengan Tuhan, sebab kita dah ada ilmu. Ibaratnya apa dia? Ibaratnya budak-budak baru belajar bertaktih. Bertaktih tu, bertaktih dia, bertaktih. Zaman tu bertaktih zaman. Bertaktih tu. Bertaktih ni gini, budak-budak umur 2 tahun, umur setahun, baru nak belajar jalan. Baru nak belajar jalan, kita pimpin tangan dia.
Kita pimpin tangan dia, hari-hari kita pimpin tangan dia, sampailah dia boleh jalan sendiri. Bila dah boleh jalan sendiri, kita lepaslah. Maka dia pun tak harap kita dah, dia harap kepada kebolehan dia berjalan. Tapi tak dapat tidak, kena ada cikgu yang pimpin dia dulu. Bila dah boleh, maka tinggallah cikgu tu. Takkan dah boleh jalan sendiri masih nak suruh orang pimpin. Itulah ibarat tauhid. Jadi kita belajar ilmu tauhid tu ibaratnya nak bertaktik, nak belajar berjalan. Bila dah ada ilmu tadi, maka tak haraplah dia yang pegang, kita jalan sendiri. Itulah umpamanya maksud kata kita belajar tauhid tu dengan guru. Bukanlah kita taklid kepada guru. Mula-mula kena taklid lah, taklid pada pihak ilmu. Dah ada ilmu, kena berpegang teguh dengan ilmu itu, sehingga tak ada tumpuan kepada selain daripada Allah di dalam kehidupan. Tak berpegang dah pada guru, tapi berpegang kepada Allah. Lagi dia berpegang kepada makhluk, itu bermakna bukanlah lagi muwahhidun. Jadi kita belajar ilmu tauhid, iaitu ilmu untuk mengesahkan Allah. Bila dah faham ilmu itu, wajib jadi muwahhid. Mim waw hadal, muwahhidun, maknanya orang yang bertauhid. Jadi dikehendaki dengan ilmu tauhid itu ialah menjadi orang yang muwahhid. Ilmu tauhid itu dipelajari untuk mengenal hukum sifat Allah. Bila dah kenal, kita berpegang dengan ilmu tersebut sehingga kita mengenal Allah. Dah kenal Allah tu namanya muwahhid. Orang muwahhid dia tak berpegang kepada sesiapa lagi, melainkan hanya berpegang kepada Allah. Orang musyahadah hanya berpegang kepada Allah. Dengan Rasulullah pun tidak lagi mereka berpegang. Kita orang awam kena berpegang dengan guru, kena berpegang dengan Rasulullah, barulah boleh berpegang dengan Allah. 3 peringkat orang awam. Orang awam nak jadi orang muwahhid, yang pertama kena berpegang dengan guru, kemudian berpegang dengan Rasulullah. Bila melepasi 2 ini, terus berpegang dengan Allah, tinggal dua-dua, duduk dengan Allah. Jadilah Allahu hadir, Allahu nazir, Allahu ma'i. Itulah sebenar-benar orang yang mentauhidkan Allah. Seperti yang kita baca dalam kitab Hidayatul Mutafakkirin pagi tadi. Baik. Jadi hakikat ilmu tauhid itu ialah musyahadah. Hakikat ilmu tauhid itu ialah musyahadah. Awalnya i'tiqad yang jazam, pertengahannya wijdan, kemuncaknya musyahadah. Itu tauhid. Tauhid itu permulaannya i'tiqad yang jazam, pertengahannya wijdan ataupun zauqiyah, kemuncaknya musyahadah. Maka musyahadah itulah hakikat ilmu tauhid. Baik. Macam pepatah Arab dia kata, hakikatul ilmi, hakikat ilmu itu musyahadatun. Hakikat ilmu itu ialah musyahadah. Ilmu apa pun musyahadah, itu hakikat ilmu. Baik, sebelum sampai musyahadah, belum sampai hakikat ilmu, masih dalam sama ada pembelajaran ataupun dalam perjalanan. Tapi nak berjalan kena ada ilmu dulu. Baik, habis ilmu, jalan sampai ilmu, tariq, wusul. Ilmu, tariq, wusul ataupun wasal, sampai.
Baik, habis. Sambung tadi dia kata apa? Maka jadilah mujtahid padanya. Habis. Mujtahid ni mana? Orang yang sudah berpegang dengan Allah, tak lagi berpegang dengan guru. Guru tu hanya penunjuk jalan sahaja. Macam Nabi kata, innama ana qasim wallahu yu'ti. Nabi kata, aku hanyalah pemberitahu, Allah jualah yang memberi hidayah. Guru tu hanya dia beri khabar, dia khabar kita, dia beritahu kita. Petunjuk Allah yang beri. Baik. Jadi kita tak boleh nak bagi semua orang faham tentang ilmu yang kita reti. Kerana yang bagi faham bukan yang boleh kita. Bukan kita boleh bagi orang faham, tak boleh. Kalaulah kita ada kuasa untuk bagi orang faham, tentulah semua Nabi-Nabi, umat dia tak ada seorang pun yang syirik. Jadi kalau Nabi sendiri, Rasul sendiri, berapa ramai umat ni tak mengikut dia, apatah lagi kita. Dia kalau orang tak nak ikut kita, tak nak faham apa yang kita kata, ada setengah tu bukan sekat tak nak faham, tak faham tak apa lagi, tak mau ambil faham pun, tak mau dengar pun, tak mau agama pun, lawan lagi dah. Yang tembak bunuh pun ada. Itu bermakna apa? Bermakna hidayah bukan milik kita. Jadi kita sampai kalau hak Nabi kata apa, balighu anni walau ayah. Jadi kewajipan kita menyampaikan. Orang nak faham tu hak Allah Ta'ala, orang nak terima tu hak Allah Ta'ala, orang nak melawan tugas diri dia. Bukan tugas kita nak bagi dia terima, bukan kata manusia, bahkan keluarga sendiri pun, kadang-kadang ayah sendiri, kadang-kadang ibu sendiri, adik sendiri, abang sendiri, anak sendiri. Begitulah dia. Cuba tengok kisah Nabi Lut alaihi salam. Isteri dia jadi batu. Bukan. Baik. Nabi Nuh, anak tiri dia mati kafir. Kan'an tu bukan anak kandung dia. Kan'an yang degil tu bukan anak kandung Nabi Nuh, tu anak tiri dia. Anak tiri dia dengan bini dia tak nak beriman dengan dia. Anak kandung dia ada 3 orang. Ya. 3 orang tu yang beriman, yang melahirkan 3 bangsa besar di dunia. Akhirnya jadi beratus-ratus bangsa di dunia. Satu bangsa berkulit putih, satu bangsa berkulit hitam, satu bangsa berkulit putih kemerahan. Syam, Ham dan Yafis. Dulu saya dah cerita dulu kan. Masa banjir Nabi Nuh dulu, semua manusia mati. Masa banjir Nabi Nuh, satu dunia ada banjir, semua manusia mati. Tak ada seorang yang hidup. Akhirnya dia bertiga orang anak Nabi Nuh ni lah yang melahirkan manusia semula. Anak cucu Nabi Adam dah lah. Satu tinggal Nabi Nuh dan anak dia 3 orang tadi. Baik, habis. Dan yang demikian itu tiada dicela, katanya. Kita pergi belajar tu tak dicela, bahkan disuruh syarak. Kita pergi belajar dengan guru tu tak dicela, bahkan tu disuruh syarak, diwajibkan oleh syarak.
Dan yang dicela itu kita ambil dalil daripada orang lain dan tinggal atas taklidnya. Kita belajar dekat Tok Guru, mana kita berpegang dengan katanya, tak berpegang dengan Allah. Itu yang salah. Kita pergi belajar dengan Tok Guru, kita berpegang dengan dia, tak berpegang dengan Allah. Jadi menyembah guru lah. Wal-a'yazubillah min zalik. Ya. Baik. Jadi adakah tak boleh kita hormat Tok Guru? Bahkan kita belajar tasawuf wajib hormat Tok Guru. Wajib hormat Tok Guru pasal dia menyampaikan ilmu kepada kita. Asbab dia kita kena Allah. Jadi kena hormat sebab asbab dia kita kena Allah. Berpegang teguhnya dengan Allah. Hormat atas jalan, ya, memandang dia itu orang yang memimpin kita, memegang tangan kita bertaktih tadi. Jangan lupa diri. Jangan lupa siapa kita. Jangan kita tak menghargai itu. Orang tu tolong kita, kita dah selamat, kita penampar dia. Tahu tu? Itulah ibarat dia. Orang tu tolong kita. Tolong apa? Tolong buka tayar kereta kita pancit. Kita nak buka tareti, jack dah ada. Dah dia buka tayar kita semua ganti. Ya, ambil je nombor telefon dia. Dia sekali telefon dia. Kenang jasa dia. Itulah. Sekali kenang jasa dia. Kita nak bagi duit dia pun tak mau. Kadang-kadang tu orang tak mau. Dia tolong ikhlas. Puluh duit tak mau. Dia kita ambil nombor telefon dia. Kita calling dia sebagai mengenang jasa dia. Hakikatnya bukan dia tolong, Allah lah yang tolong. Dia tu asbab. Baik. Yang dicela itu ambil dalil daripada orang lain dan tinggal atasnya taklidnya, dan tinggal atas taklidnya. Mana kita berpegang teguh dengan dia. Misalnya umpama beberapa orang hendak melihat bulan, maka melihat seorang dahulu sebelum daripada segala kawannya, maka ia menunjukkan dia akan yang tiada melihat. Orang yang mula-mula nampak tadi dia tunjuklah kat kawan yang tak tengok, yang tak lihat, dengan dalilnya, jadi dengan buktinya. Maka segala orang yang melihat akan alamatnya, dan tiada ia melihat akan taulannya. Bukan dia memandang kepada orang yang menunjuk, tapi dia memandang bulan. Tu nak bulan, esok raya. Jadi kita bukan berpandukan orang yang tunjuk, kita berpandukan anak bulan yang dilihat. Orang tu cuma tunjuk, ya. Bukan kita ikut orang tu, ikut mata kita tengok anak bulan. Hujan lebat. Hujan lebat tak ada tengok. Tengok. Saya dengar kita berhenti. Hujan rahmat ni, lama ada hujan. Orang jaga kunci saya. Dah hujan saya. Mari kita sambung sikit. Kita tutup pintunya. Kita tutup dia tak kena. Atau tiada melihat pula akan dalilnya, maka keduanya itu dinamakan taklid. Tetapi yang melihat itu, yang melihat dalil itu
taklid pada dalil, dan yang tiada dalil pula dinamakan taklid pada dinamakan pula dan yang tiada dalil pula dinamakan taklid pada sifat. Baik, titik. Dan barang siapa yang berpanjangan tilik, habis, hingga dilihat akan bulan dengan beberapa tandanya, maka dinamakan ia orang yang arif. Titik. Tiada lagi dinamakan taklid. Demikianlah yang kita ambil dalil pada guru-guru kita, hingga nyatalah maksudnya, yakni hingga nyatalah besok raya, maka dinamakan arif. Orang yang mula-mula tengok anak bulan tu, hai tu anak bulan, maka dia dinamakan arif, sebab dia yang nampak. Kemudian orang yang melihat apa yang dia tunjuk, itu namanya orang yang taklid. Akhirnya bila orang yang nampak tu pun, yang ditunjuki tadi pun dah nampak, maka mereka jadi arif juga. Yang tak tengok ada rumah macam kita ni, kita taklid. Jadi yang arif tu guru, yang turut melihat serta guru melihat, itu orang yang menuruti guru, yang juga sampai peringkat arif. Yang kita yang cuma dengar kat rumah, itu taklid lah nama dia. Baik, habis. Maka adalah taklid ini dipuji. Ya, taklid mana? Taklid yang melihat kepada guru yang arif, iaitu dia tunjuk, kita pun tengok sama, maka kita ikut tok guru yang tengok, akhirnya kita pun dapat tengok, maka itu namanya taklid yang arif, taklid yang dipuji. Dia pun jadi arif juga. Macam kita belajar tauhid ni, kita belajar sampai kita jadi muwahhid, maka kita tu jadi yang dipuji. Jadi tak berpegang dengan guru dah, tak berpegang dengan guru dah. Baik, macam mana dulu saya sebut, biasanya kita cerita balik, kita sambung sikit lagi. Dan yang dicela itu taklid yang berkekalan, kemudian daripada belajarnya tiada nyata padanya sekali-kali. Belajar tapi tak nyata-nyata, tak faham-faham, tak sampai jadi arif. Dicela tu pada pihak apa? Pada pihak barangkali dia malas bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Tapi kalau dia belajar bersungguh-sungguh tapi tetap tak sampai darjah arif billah, itu tetap dipuji. Bahkan kalau dia mati dalam belajar, matinya mati syahid. Begitu. Kalau langsung tak belajar, oh yang tu berat. Ya, al-jahilu aqrabu ilal kufri. Jahil itu menghampirkan diri kepada kufur. Jaga dengan lebat main. Biarlah kita belajar tak faham-faham sampai mati. Mudah-mudahan kita mati syahid. Pasal apa? Kita belajar juga, cuma tak faham buat kan. Mudah-mudahan diampunkan dosa kita sebab kita duduk belajar sampai mati. Kalau tak belajar, kadang-kadang orang tak belajar lagi alim pada orang mengajar. Yang lebat main. Kadang-kadang orang tak belajar lagi alim pada tu wali. Pasal apa? Dia punya fatwa takut kita dengar. Macam-macam fatwa orang tak belajar. Baik, nak faham lagu mana? Nak faham lagu ni, saya berulang kali sebut contohnya. Kita nak kenal Allah ni begini. Ni kali yang keberapa dah saya sebut, saya tak ingat dah, tapi banyak kali saya ulang lah. Kita nak belajar tauhid, tak boleh semata-mata belajar. Ya, tak boleh semata-mata belajar. Kita kena berjalan sehingga kita mengenal Allah. Belajar itu mengetahui.
Setelah kita belajar, kita kena berjalan untuk mengenal Allah hingga jadi mengenal. Contohnya gini. Ya, saya ulang ni. Banyak kali saya ulang lah, dan ulang lagi sekali. Ya, inilah cerita yang pernah saya cerita dulu ni, ada dalam kitab ni. Contohnya gini. Ada satu orang dari Eropah datang ke Malaysia. Dia tanya kita, macam mana pokok durian? Dulu saya buat contoh pokok manggis. Ada sekali saya buat contoh pokok rambutan. Kerana kita buat cerita pokok durian pula. Dia tanya kita, hello boss, I want to tell you something about the tree of durian. Itu ya. Aku nak tanya satu perkara mengenai pokok durian. Can you show me the durian tree? Bolehkah kau tunjukkan saya pokok durian? Dia tanya kat kita. Masa tu kita duduk di dataran Merdeka. Dia pun bodoh. Pergi tanya dekat orang duduk dekat Kuala Lumpur, pun nak cari pokok durian tu mana? Kita pun habaq kat dia. I cannot show you now, but you can write. Dia tulis, hang tulis. Takut tak boleh habaqkan hang sekarang. Pasal pokoknya tak ada di sini. Hang tulis, kemudian hang pergi cari. Dia pun ambil lah kertas, kita pun gambar. Pokok durian tu, durian tree is like that. Dia pun tulis, ada 20 sifat. Yang pertama, akarnya bagian. Yang kedua, batang pokoknya bagian. 3, dahannya bagian. 4, daunnya bagian. 5, putiknya, bunganya bagian. 6, putiknya bagian. 7, buahnya masa muda bagian. 8, sampailah 20. Baik, itu sifat pokok durian dan durian. Kalau kamu jumpa macam tu, itulah pokok durian. Dia pun bawa lah kotak tu. Dia naik bas pergi kampung. Ya. Di mana kampung mana? Kampung Sungai Raya, mana lagi? Daripada dataran Merdeka dia naik bas sampai PD naik bas sampai Sungai Raya, dia pun turun cari pokok durian. Jumpalah dia tua kampung Pak Wahab punya tanah. Jumpalah pokok durian. Barangkali inilah pokok dia. Dia tengok semua sama apa yang dia tulis, 20 sifat. Tadi dia tulis saya. Kalau dah jumpa, dia nak bagi kompong tu, dia pergi tanya tuan tanah. Rupanya Tok Pengulu, tua kampung Pak Wahab. Dia tanya, ya, hal hadza sajaratud durian, tu cakap Arab pula dia. Adakah ini pokok durian? Kata dengan Pak Wahab, yes. Yo. Betul lah. Sekarang dia dah tengok pokok durian, dia ambil pokok durian, dia hafal lah kepala dia. Bila dia dah tengok pokok durian, dia dah hafal lah kepala dia. Begitulah pokok durian. Dia perlu tak lagi sifat 20 pokok durian tadi? Belum dia tengok pokok durian, belum dia kenal pokok durian, dia perlu kepada penghafazan 20 sifat pokok durian tu. Tidak, dia tak akan kenal pokok durian sampai bila-bila. Pasal ciri-ciri pokok durian dia tak ada. Tapi bila dia kenal pokok durian, tak perlu lagi ilmu tadi. Sebab dia sudah syukur pokok durian. Sebab dia sudah musyahadah pokok durian. Dia tak perlu lagi kepada ilmu tadi. Maka jadilah arif pokok durian. Tak kala itu, dia tidak taklid lagi. Jadi dia orang yang mustahil.
Begitulah kita belajar tauhid, kita belajar sifat 20 tu atas jalan Mak Saleh tadilah pergi dan jumpa kawan dia ke siapa tak tahu lah dekat dataran Merdeka tadi tu, pergi belajar bab pokok durian. Belum jumpa pokok durian duduk main tu 20 sifat tu. Kalau dia tak pergi ke mana-mana, dia pusing dataran Merdeka tu saja, sampai mati dia tak akan jumpa pokok durian. Jadi dia kena berusaha naik bas, pergi Polisen, main Sungai Raya, berjumpa. Tu pun kena jaga-jaga, silap hari bulan jumpa hantu raya, tak jumpa juga pokok durian. Dia kena cari betul-betul orang yang harap, boleh diharap. Tu kata guru yang tahqiq ilmu dia, yang boleh diharap tunjuk betul-betul pokok durian sebagaimana yang dia belajar tadi. Ini belajar sifat 20 tinggi dah. Tiba-tiba pergi ikut ayah pin. Habis. Belajar sifat 20 tinggi dah. Tiba-tiba pergi jumpa orang Syiah. Dia buang tu ilmu tu salah dia kata. Silap guru kedua. Guru pertama dah betul, guru keduanya silap menyesatkan dia. Itulah pentingnya ada guru yang benar. Ya. Baik. Begitulah adanya. Jadi tak kala dia pergi belajar ilmu pokok durian, masa tu dia taklid lah. Iman taklid namanya. Bila dia sudah jumpa pokok durian, itulah namanya tahqiq. Masa belajar dia taklid. Bila dah jumpa namanya tahqiq. Jadi belajar ilmu tauhid tak boleh sekadar taklid, kena sampai kepada tahqiq. Baik, habis. Kalau hafal sebab 20 ya, dosa masih duk buat, seronok buat dosa, tak takut pun azab Allah, itu namanya cari penyakit. Cari penyakit. Baik, kita tinggal kat situ dulu. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya waqad ikhtalaqat waqad ikhtalaf ikhtalafatil ulama, waqad ikhtalafat al ulama. Jadi kena baca bayi bawah ta tu. Biasa ta tu mati, jumpa alif lam mati. Dia kena baca waqad ikhtilafatil ulama. Gitu. Ikhtalafatil ulama. Waqad ikhtalafatil ulama. Sesungguhnya bersalah-salahan ulama. Berarti tanda situ Wallahu a'lam. Ada soalan tak ada? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين.
Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna.